Assalamualaikum, saya Afnal Ridha bin Muhammad Zunuh dari kursus pemikiran kritis dan kreatif Group 6. Tujuan saya buat video ni nak beritahu anda tentang sebuah buku yang saya pegang ni. Buku ni ditulis oleh seorang penulis bernama Syed Syahriman Syed Ali. Buku ni ada 146 muka surat. Dia ada banyak tajuk dan topik, tapi saya memilih artikel tentang seorang tokoh yang cukup terkenal lah kat tanah kita ni, iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Nama sebenar dia adalah Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Orang pertama yang menulis kamus Arab Melayu yang dilahirkan di sebuah kampung bernama Misfalah. Misfalah ni kat mana? Misfalah ni dekat daerah Mekah pada 28 Zulkaidah 1313 Hijrah bersamaan 10 Mei 1896. Ibu bapa beliau berasal dari kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Waktu beliau kembali ke Malaysia, beliau meneruskan pengajiannya di Sekolah Melayu Lubuk Merbau yang kini lebih dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Beliau melanjutkan pengajiannya di beberapa buah sekolah pondok, antaranya tak silap saya Pondok Wan Muhammad Bukit Candan, Kuala Kangsar, yang lah ni disebut sebagai Madrasah Idrisiyah. Kedua, Pondok Tuan Husin Al-Masudi kat Kedah, Pondok Syekh Ahmad Al-Fatani kat Bukit Mentajam, dan last sekali Pondok Tok Kenali kat Kelantan yang cukup terkenal tu. Setelah menamatkan pengajian, beliau bertugas sebagai guru agama di Perak. Pada tahun 1924, beliau menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dan berjaya memperolehi ijazah aliyah, tak silap saya, iaitu ijazah yang tertinggi lah. Beliau merupakan anak jati Perak yang pertama melanjutkan pengajiannya di Mekah semasa beliau berada di sana. Beliau menyusun kamus Arab Melayu atau dikenali sebagai Kamus Al-Marbawi yang diterbit pada tahun 1937 dan telah diulang cetak lebih 24 kali. Kamus ini pada mulanya disusun oleh tiga orang, iaitu Syekh Junaid Tola dan Syekh Tahir Jaludin. Ketika dua tokoh yang terakhir ini kembali ke tanah air, karya ini diteruskan sendiri oleh Syekh Idris Al-Marbawi sebagai pengarang kamus tersebut. Terdapat 18,000 perkataan kalau tak silap saya. Kalau salah tu tolong betulkan, dan juga 700 kalimat yang ada bergambar. Kamus Al-Marbawi ini sangat unik. Kalau anda semua berasal dari sekolah agama kan, biasa kita akan kenal kamus Al-Marbawi ni kamus yang warna merah hijau tu lah, yang cukup tebal tu. Dan bahasa yang ada dalam kamus ni memang mudah, dan kamus ini juga mengikut susunan huruf hijaiyah, iaitu alif, bata, saji yang tu kan, dan sangat tersusun lah susunan dia. Beliau juga menghasilkan kitab Baru Al-Mazi, yang mana kitab Baru Al-Mazi ni orang kata sama level dengan syekh Arab lah, tapi ditulis oleh tokoh tanah air kita sendirilah. Kitab Baru Al-Mazi ni sangat tebal. Kalau tak silap saya, kitab ni ada 22 juzuk. Sangat banyak. Walaupun beliau belum cukup puas mencurahkan bakti dan ilmu kepada seluruh umat manusia, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi beliau. Beliau telah kembali ke rahmatullah ketika berusia 96 tahun pada hari Jumaat pada 13 Oktober 1989 di Hospital Besar Ipoh, Perak. Jenazah beliau disemandikan di tanah perkuburan Islam Kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak, kampung asal beliau, bersebelahan dengan pusara isteri beliau, Khadijah binti Muhammad Idham, yang telah meninggal dunia 14 bulan sebelum itu. Beliau telah meninggalkan seorang anak perempuan, 3 orang cucu dan 7 orang cicit yang tinggal di Malaysia. Di samping itu, beliau telah meninggalkan balu kedua yang bernama Hajah Munirah binti Abdul Wahab yang menetap di Mesir. Bagi mengenang jasa beliau, namanya telah diabadikan di sebuah kolej kediaman di
UKM dengan dikenali sebagai Kolej Idris Al-Marbawi. Namanya juga diabadikan di sekolah tempat beliau menuntut ilmu di kampung Lubuk Merbau, iaitu tak silap saya Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Cadangan saya tentang buku ni kan, yang menceritakan tentang tokoh tanah air kita adalah perlu diperbanyakkan lagi lah artikel tentang beliau ni, supaya lebih detail pasal hidup beliau, macam mana beliau mempunyai semangat nak menghasilkan karya yang cukup hebat, dan masih orang guna sampai sekarang. Kesimpulan saya tentang hidup Syekh Muhammad Al-Marbawi ni adalah kisah hidup beliau yang terbukti beliau mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan menggunakan ilmu yang beliau dapat untuk berbakti kepada masyarakat. Betapa besarnya jasa beliau, sampai orang menggunakan kitab beliau Kamus Marbawi, dan orang menggunakan kitab Baru Majlis sampai sekarang. Orang mengambil manfaat dari kitab dia. Jadi semoga pahala itu berterusan kepada beliau. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan